Okay, good morning. Hari ini saya akan sambung dengan subtopik seterusnya, iaitu urutan organisasi sel. Okay ya. Urutan organisasi sel ini terlibat dalam pembentukan sesuatu organisma. Okay ya, pembentukan sesuatu organisma. Okay ya. Okay, ia bermula daripada sel. Okay ya. Sel yang sama bergabung membentuk tisu. Tisu yang berbeza bergabung membentuk organ. Organ yang berbeza bergabung membentuk satu sistem. Sistem yang berbeza bergabung membentuk satu organisma. Okey ya, ini ialah cara satu organisma terbentuklah melalui urutan organisasi sel. Kita lihat ya. Sel ini, apa tu maksud sel, tisu, organ, sistem, organisma, dan kemudian kita relate contoh-contoh menggunakan satu sel dalam haiwan dan juga dalam tumbuhan. Kita lihat ya, first one. Okay, apakah itu sel? Sel mempunyai fungsi spesifik. Okay ya. So, kebanyakan ada banyak jenis sel dalam badan organisma multisel yang menjalankan fungsi tertentu, fungsi spesifik. Okay ya. Okay, kita lihat sel dalam organisma multisel menjalankan ataupun mempunyai fungsi spesifik. Fungsi spesifik. Okey ya. Di mana sel-sel yang mempunyai fungsi tertentu bergabung membentuk tisu. Okey ya. Sel-sel yang sama ya, sel-sel yang mempunyai fungsi tertentu bergabung yang sama ya, sel-sel yang mempunyai fungsi tertentu yang sama bergabung membentuk tisu. Bergabung membentuk tisu. Okey ya. Yang ni sel yang mempunyai fungsi tertentu. Yang kedua, sel yang sama bergabung membentuk tisu. Kita lihat. Okey. Next one, organ. Tisu yang berlainan. Okey ya, ni adalah yang ketiga, hierarki yang ketiga. Tisu yang berlainan. Tisu yang berlainan bekerja sama untuk menjalankan, okey ya, bekerja sama untuk menjalankan satu fungsi membentuk organ. Satu fungsi membentuk organ. Okey ya. So tisu, okey ya, tisu yang berlainan bekerjasama menjalankan satu fungsi membentuk organ. Okey. So sistem pula, next one ialah sistem, nombor 4, sistem. Okey. Sistem ialah gabungan beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan membentuk sesuatu sistem lah. Okey ya, kita lihat. Gabungan organ
Okey ya. Yang mempunyai fungsi berkaitan. Fungsi berkaitan. Okey ya. Bekerja sama untuk satu tujuan tertentu ataupun untuk membentuk satu sistem. Untuk membentuk satu sistem. Untuk membentuk satu sistem. Okey ya. Dan akhir sekali, satu organisma terbentuk apabila semua sistem bekerja sama. Semua sistem bekerja sama. Bekerja sama untuk membolehkan. Okey, ataupun untuk membentuk satu organisma. Membentuk satu organisma yang berfungsi dengan lengkap. Membentuk satu organisma yang berfungsi. Okey ya. Itu ialah urutan organisasi sel lah. Okey. Dari sel kepada tisu, organ, fungsi dan akhir sekali nombor 5 ialah organisma. Okey ya. So sekarang saya akan cuba relate urutan organisasi ni kepada satu contoh ya dalam haiwan dan satu contoh menggunakan tumbuhan. Kita lihat ya. Change a different color pen. Okay, kita lihat. Okey, ini ialah satu contoh sel epithelium. Okey ya, kita lihat. Okey ya, satu contoh sel epithelium. Maybe I should take a different color pen. Wait saya ambil color lain supaya kamu nampak dengan jelas. Okey, so ini adalah satu contoh, kita panggil dia sebagai sel epithelium. Okey, sel epithelium. Okey, sel epithelium ini dia mempunyai fungsi tertentu. Okey ya. Sel epithelium ni sebenarnya dia membentuk dinding. Merupakan apa kita kata, dia membentuk lining of any organ lah. Okey ya, membentuk dinding bagi sebarang organ lah. Okey ya. Membentuk sel dinding organ. Dan dia juga merembeskan mucus. Merembeskan mucus. Itu fungsi tertentu. Okey ya. So bila sel ini bergabung, dia akan membentuk tisu. Sel yang sama bergabung dengan banyak membentuk tisu. Okey ya. So kita panggil ini sebagai tisu epithelium. Okey, tisu epithelium. So fungsi dia ialah dia membentuk tisu. Tisu dia merembeskan mucus dan juga membentuk sel dinding organ lah. Okey. Boleh dikatakan ini ialah tisu, fungsi tisu. Okey ya. Dia membentuk mucus, merembeskan mucus dan membentuk sel dinding organ. Kita lihat lagi yang ketiga, tisu yang berlainan. Okey ya, sekarang kita lihat tisu otot,
tisu epitelium, tisu saraf. Ada 3 jenis tisu yang berbeza. Tiga tisu ni membentuk satu organ. Ini ialah perut. Okey ya, ini ialah perut. Perut ialah organ. Dan organ yang berbeza seperti mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar. Okey ya. Bermula daripada esophagus ya. Esophagus, perut, usus kecil, usus besar, ini semua melibatkan organ yang berbeza bergabung membentuk satu sistem dikenali sebagai sistem pencernaan. Sistem pencernaan, iaitu fungsi sistem pencernaan ini ialah dia mencernakan makanan. Mencernakan makanan. Okey. Next one. Okey, sistem yang berbeza. Saya hanya memperkenalkan satu sistem sahaja, tetapi dalam badan manusia kita ada banyak sistem. So, beberapa sistem, banyak sistem bergabung. Okey ya, banyak sistem bergabung membentuk satu organisma yang berfungsi dengan lengkap. So, ini adalah organisma manusia. So, dalam badan kita ada banyak jenis sistem yang saya akan perkenalkan dalam lesson yang berikutnya. Okey ya. Saya bagi beberapa contoh lah. Yang satu yang kita lihat tu ialah sistem pencernaan. Okey ya. Sistem saraf. Sistem perkumuhan. Ini ialah beberapa contoh. Ada lagi banyak yang akan saya bincangkan dalam lesson yang seterusnya. Ini adalah salah satu beberapa contoh. Okey. Kita gunakan cara yang sama untuk lihat urutan organisasi dalam tumbuhan pula. Okey ya, dalam tumbuhan. Okey, kita lihat dalam tumbuhan. Okey, ini ialah sel epidermis. Sel epidermis. Okey, sel epidermis ni selalunya dia membentuk permukaan paling atas dalam sesuatu daun lah. So, sel epidermis ni bergabung, banyak sel bergabung membentuk tisu epidermis. Tisu epidermis. Okey. Tisu epidermis ni bergabung, tisu yang berlainan. Dia bukan sahaja ada tisu epidermis, dia juga bergabung dengan tisu berlainan. Okey ya, bergabung dengan tisu berlainan. Dengan tisu berlainan membentuk daun. Daun ini ialah organ. Ini ialah tisu. Yang ini atas sekali ialah sel. Okey ya, saya ulang sekali lagi. Satu, sel epidermis. Yang kedua, sel epidermis bergabung membentuk tisu epidermis. Tisu epidermis bergabung dengan tisu berlainan membentuk organ, daun. Okey. Dan organ yang berbeza. Okey ya, organ yang berbeza. Organ berbeza bergabung. Okey, dalam tumbuhan ini ialah organ. Daun ialah organ, batang ialah organ, akar ialah organ. Ini organ yang berbeza bergabung membentuk sistem. Kita panggil ini sebagai sistem pengangkutan. Membentuk satu sistem, dan sistem yang berbeza bergabung membentuk satu organisma yang lengkap. Satu pokok lah, organisma yang lengkap. Okey. Fungsi yang berbeza bergabung membentuk organisma yang lengkap. Okey. So, yang ini saya ulang sekali lagi. Dari atas, sel epidermis bergabung membentuk tisu. Tisu yang berbeza bergabung dengan
bergabung membentuk organ iaitu daun. Organ yang berbeza bergabung membentuk sistem. Sistem yang berbeza bergabung membentuk organisma. Okey ya. Membentuk satu pokok yang berfungsi dengan lengkap. Okey. Okey, itu sahaja lesson untuk saya hari ini. In my next lesson, saya akan memperkenalkan sistem-sistem yang ada dalam badan manusia serta fungsinya sekali. Okey. So I'll see you in the next lesson. Thank you. Just peringatan, gambar rajah ni saya petik daripada muka surat buku teks ya. Saya petik daripada buku teks muka surat 56 lah. Okey, so kalau kamu nak buat nota dalam buku teks, dalam buku latihan, buku nota kamu, you boleh rujuk buku-buku teks. Okey ya. Thank you.